Baik, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul pada hari ini, hari Jumaat yang diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan hari Jumaat ini menjadi hari pengampunan dosa kita semua, dan amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mendapatkan saat dan detik doa makbul pada hari ini, insya-Allah ya, amin. Baik, kita tengok pada tadabbur kita tafsir surah Thaha ayat yang ke-100. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-100. Man a'raba, man a'raba, man maknanya barang siapa, a'raba berpaling, iaitu tidak mempercayai, anhu daripadanya, nya itu Al-Quran, fa innahu maka dia, sesungguhnya dia, yahmilu akan memikul beban ataupun membawa, yaumal qiyamah pada hari kiamat, wizra dosa yang sangat berat. Baik, mana penuh ayat yang ke-100. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, yakni dosa pada hari kiamat. Baik, ni sambungan daripada cerita sebelum ni. Yang pertama kita tengok munasabah ayat kan. Munasabah ayat ni maknanya setiap ayat Quran itu dia sentiasa ada munasabah dengan ayat sebelum tu. Dia tak ada kita kata macam lompat-lompat cerita. Itu kalau kita nak belajar satu kaedah ataupun metodologi dalam kita bercakap, biar panjang mana pun kita bercakap, kalau boleh tajuk dia tak lompat-lompat. Jadi kita sambung munasabah, biar ada munasabah. Kalaupun kita bercakap 24 jam tak berhenti, tapi tajuk daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam tu dia sambung-sambung. Itulah Quran. Jadi Quran ni walaupun kita kata ada lebih daripada 6,000 ayat kan, 30 juzuk daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke lebih daripada 6,000 tu, itu sentiasa bersambung-sambung walaupun nanti cerita dia lain-lain kan. Jadi berkaitan munasabah ayat Jadi ayat Quran ni walaupun cerita dia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat kan, ada cerita dalam Quran kan, tapi cerita dia tu continue kan, bersambung-sambung. Jadi sebab tu setiap kali kita baca ayat Quran, kalau kita rasa kenapa ayat ni cerita lain, sebelum ni lain, tak, dia mesti ada kaitan. Cuma kadang-kadang bila kita tak belajar ilmu munasabah ayah, dia ilmu juga, satu bentuk ilmu Quran, salah satunya ialah ilmu munasabatul ayah. Ilmu tentang munasabah satu ayat dengan ayat sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita tak pandai nak connect sendiri, tak pandai nak sambung sendiri kan? Tapi kalau kita pandai, maknanya kita tahu konsep ialah ayat Quran sentiasa bersambung-sambung. Jadi kalau tengok ayat ni, dia macam sebelum ni kan cerita pasal Nabi Musa kan, daripada awal surah tu kan, lepas tu cerita Nabi Musa panjang berkali-kali juga kan, banyak kali kelas kita cerita Nabi Musa dengan Samiri, dengan semua, sampailah perjalanan yang sangat panjang sampai Fir'aun mati kan. Tiba-tiba habis cerita Nabi Musa, habis cerita Samiri, tiba-tiba cerita benda lain. Kalau tengok ayat 100 ni macam benda lain, tapi dia punya connection munasabah tu ada dekat ayat 99 yang kita dah bincang sebelum ni kan. Habis cerita Samiri ayat 98, ayat 99. Sebelum ni kita tengok dan disebutkan, demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagai kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, yakni Al-Quran dari sisi kami. Jadi kat situ dia connect, dia sambung. Baik, sambungan ni maknanya cerita sebelum ni, cerita Samiri, cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, semua sambung. Lepas tu akhirnya ditutup cerita tu dengan Allah kata, macam itulah kami cerita kepada kamu, kami bagi tahu kepada kamu kisah Nabi-Nabi yang terdahulu kan? Dan juga sebenarnya kami dah bagi kepada mereka peringatan Alkitab, dan kami juga bagi kepada engkau Al-Quran.
Jadi maknanya ada persamaan kan dengan kejadian Nabi Musa AS, kisahnya mereka ada kitab, yang kitab Taurat, dan Nabi SAW dibagi kitab Al-Quran juga kepada umatnya. Jadi sekarang kita ambil pelajaran kat sini, apa jadi kepada umat Nabi Musa yang dapat kitab Taurat? Bani Israel jadi apa dengan dia sekarang? Sekarang baru kita nampak teruk tu. Sebenarnya dalam Quran dah cerita dah, daripada zaman Nabi Musa dia teruk dah. Dia dah nampak ada masalah tu, bibit-bibit masalah tu dah nampak dah, kan? Lepas tu Nabi Musa tak ada, muncul bangkit Nabi Isa, dia buat lagi teruk masalah, makin lama makin parah. Jadi masa Nabi Musa dia macam kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, tapi selalu sangat tak okey kan. Tapi nanti bila diingatkan balik, okey balik gitu kan. Jadi okey tak okey, okey tak okey, sampailah Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Isa AS bangkit sebagai Rasul. Masa tu dia total loss lah kita kata kan. Loss terus kan, terus tak mau ikut dah. Padahal sebenarnya perintah dalam kitab Taurat memerintahkan untuk mereka tetap akan mengikuti Nabi-Nabi selepas mereka. Jadi kan kita tahu setiap ajaran Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu khas untuk umat dia saja. Dia dah tak valid. Bila muncul Rasul yang lain, maknanya tak valid dah yang lama. Dia kena tinggal. Dalam ajaran tu sendiri, dalam kitab tu sendiri dah bagi tahu, kamu kena tinggal. Lepas muncul Nabi yang ni, kamu kena tinggal yang ni. Tapi sebab dia degil kan, dia nak buat cara dia tapi pakai hujah menegakkan benang yang basah. Dia pun konon kata kami pegang kitab Taurat. Itu zaman Nabi Isa. Lepas pada zaman Nabi Isa kan, Nabi Isa Nabi yang kedua terakhir kan, Nabi ke-24, Rasul ke-24. Lepas tu sampai zaman Nabi Muhammad SAW tambah lagi pecah sebab konon-konon dulu pengikut Nabi Isa, bila zaman Nabi Muhammad SAW disuruh ikut Nabi Muhammad SAW tak mau juga. Tapi dia pakai tegakkan benang yang basah jugalah. Dia kata kami nak ikut Nabi Isa. Tapi dia buat benda lain sebenarnya. Ini kita dah bahas sebelum ni. Akhirnya sampai sekarang lah muncul. Ada kaum agama yang kononnya kata pegang kitab Taurat dan ada agama yang kata pegang kitab Injil. Padahal tu kejadian yang dulunya. Yang dulunya sebenarnya kedua-dua kitab ini dah menyatakan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang mereka kena ikut. Baik, dari situ maknanya ada persamaan dari segi dapat kitab kan. Dapat kitab. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW dua-dua dapat kitab. Kita kena beriman pada 4 kitab kan. Antaranya apa? Salah duanya, salah dua. Kalau satu, salah satu kan. Kalau dua panggil apa? Salah dua. Dua daripadanya, dua daripadanya adalah kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Jadi di sini ada kaitan. Jadi kitab Taurat yang Nabi Musa, dan di situ Allah nak cerita sebenarnya ini, nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, aku ceritakan semua ini kan, Allah bagi tahu kat Nabi, aku bagi tahu semua ini kepada kamu sebagai satu bentuk memujuk Nabi SAW. Jadi ni kita belajar kaedah, salah satu daripada motivasi hidup kita adalah sirah. Sejarah ni penting. Sejarah tu motivasi hidup. Ini hujah. Kalau kata sekarang kan, sekarang ni kan tengah era orang tengah bangkitkan balik sejarah-sejarah Melayu kan. Ada yang kata ada apa dengan sejarah kan. Kita kata nak buat apa, ungkit-ungkit benda-benda lama gitu. Dah, tengok dulu kenapa kita nak bawa benda lama. Sebab memang dalam Quran isinya sejarah-sejarah, dan di situ Allah SWT bagi tahu sejarah adalah untuk membangkitkan motivasi kita. Sebab Nabi Muhammad SAW juga mengalami benda yang sama dengan Nabi Musa. Kan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya kadang-kadang ada rasa sedih. Kan ada rasa adalah kita kata dalam dakwah ni dia keadaan yang dia sangat-sangat apa orang kata, hati kita ni dah bukan lagi fikirkan tentang masalah diri kita, tapi masalah umat gitu. Kalau contoh, kalau zaman sekarang dah jadi ustaz-ustazah ni, tak ada fikir masalah sendiri, orang duk main cerita masalah orang. Kita duk fikir masalah orang. Kalau masalah-masalah sifatnya peribadi, apa individu tu masih okey. Tapi bila sampai kepada masalah agama, ini dah kacau kita punya dalam dakwah lah, kita kata istilahnya. Jadi kadang-kadang benda tu buat down kan, ada naik turun dia. Nabi SAW pun pernah lah bersedih kan dengan keadaan-keadaan tertentu dalam dakwah. Jadi apa yang jadi pada Nabi Musa ni jadi satu pujukan kepada Nabi, dipujuk Nabi. Jadi kita sekarang kita ambil iktibar ni, iktibar surah ayat Quran ni kan semua ada iktibar untuk kita kan, tadabbur untuk kita. Baik, kalau kita kata sejarah
yang berbentuk mungkin sejarah tanah Melayu ke, sejarah dunia ke, itu motivasi umum. Tapi sejarah hidup kita juga satu motivasi untuk diri kita. Ini kita kena faham sebab ada situasi kadang-kadang bila kita, contoh kan orang tu ada masalah, kita pun cuba rewind balik jalan hidup dia kan, nak postmortem ke apa, nak baiki semua. Ada yang kata tak payah fikir masa lalu. Okay, satu sudut memang tak payah fikir masa lalu. Kalau saja-saja nak fikir lepas tu kita jadi down, yang tu tak payahlah kan. Tiba-tiba terkenangkan nostalgia bersama arwah suami. Memang tak ada faedah dah. Memang kita jadi down kan. Dulu ada orang-orang kesayangan kita yang semua dah tak ada, itu semua dah tak ada faedah. Tapi bila kita berfikir balik tentang sejarah hidup kita, mungkin nenek moyang kita kan, mak-mak yang suka cerita dengan anak-anak ni, bagus kan, suka cerita-cerita pasal dulu mak kamu macam ni, dulu nenek kamu macam ni, dulu atuk nyang kamu gitu. Kan, ada kan yang jenis suka cerita tu, yang tu kadang-kadang jadi pelajaran untuk kita. Sebab sebenarnya ini kaedah setan pakai juga. Jadi setan tu waktu dia meeting nak goda kita, antara yang dia tengok mula-mula siapa mak ayah kita, moyang-moyang kita, dia kan kenal belaka tu sampai 7 keturunan dia kenal. Dia tak mati kan? Jin kan tak mati kan? Jadi dia kenal tu sampai keturunan-keturunan kita, dia check semua tu. Jadi dia pun belajar sejarah. Sejarah setiap manusia yang dia nak goda. Jadi ada task dia, tugas masing-masing. Setiap setan dah dibagi, okey ni orang ni setan dia A, B, C, bukan seorang kan, bukan seekor, bukan seekor, banyak kan. Ada orang ni discuss lah, kata 3 setan, okey kamu kena goda ustazah contoh kan. Ada juga, saya pun kena juga kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, mudah-mudahan Allah jaga kan. Baik, jadi maknanya dia meeting tu nombor 1 dia kata okey kita tengok sejarah orang ni, siapa mak dia, siapa ayah dia menurun perangai siapa. Dulu kalau katalah menurun perangai mak, okey. Dulu mak dia kita berjaya goda ni dengan cara macam ni. Sebab setiap orang cara goda lain-lain. Kan ada orang kan kecenderungan lain-lain. Ada orang dia suka makan. Kalau dia suka makan, digoda dengan makanan memang habis ya. Kan? Dia makan, tahu-tahu tahu-tahu 160 kilo dah berat. Lepas tu tak larat bawa badan kan. Jadi hancur kan. Jadi maknanya orang ni cara goda dia bagi makan kan. Bagi dia tergoda dengan macam-macam makanan. Baik. Ada orang dia tak suka makan, bagilah kambing golek ke, ayam terbalik ke kan. Semua tak ada selera. Sebab memang kita tak suka makan. Mungkin hobi dia decoration. Dia suka dekor rumah. Yang ni kita bagi dia tergiur tengok dekor yang ada dalam internet tu kan. Sampai kita teringin nak beli belaka sampai membazir. Kan? Jadi dia akan study tu semua style kita masing-masing. Dan kita cuba check, kita ada kecenderungan kan. Sebab tu kadang-kadang kita bila kita time, ada orang yang dia tak suka makan. Bila orang dia cerita pasal makanan, nafsu makan, kita dengar aku tak ada nafsu. Bukan tak ada nafsu makan, tapi ada nafsu lain. Kena cari tengok kat mana kita punya kecenderungan. Ada yang suka makan, ada yang suka tidur, nafsu tidur ada juga. Dia memang paling hobi tidur. Dia tunggu weekend tu nak tidur. Jadi kira aktiviti paling bahagia dia ialah tidur. Sebab ada orang dia weekend dia tunggu nak berjalan. Itu dia punya hobi berjalan. Jalan dia bukan main-main dekat-dekat tau. Memang terbang rata-rata kan keliling dunia. Tu pun sama juga, nafsu juga. Then, ada yang suka tadi dekor-dekor, ada yang suka masak tapi tak suka makan. Ni pun dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus juga. Ada orang dia suka masak, dia masak manjang, tak tahu siapa nak makan. Lepas tu buang. Pernah jumpa ada orang gini. Sebab dia suka masak. Kan? Ada yang suka main dia manjang. Kan? Sampai tak buat benda lain. Jadi setiap kita ada kecenderungan. Jadi kadang bila kita rasa orang duk cerita pasal nafsu makan, nafsu tidur. Aku tak ada dua-dua. Aku tidur pun tak boleh, insomnia. Makan pun tak apa nak selera. Kira aku ni okey lah, tak ada nafsu. Tak. Ada lagi orang yang baik sikit. Nafsu buat ibadah. Ibadah pun nafsu. Macam mana tu? Sahabat Nabi SAW kan pernah tu ada yang zaman Nabi 3 orang dia jumpa dengan Nabi SAW dan dia kata kami nak buat amalan yang terbaik. Jadi seorang-seorang cakap, salah seorangnya dia kata aku nak buat ibadat tak mau tidur.
Tu salah seorang dia kata, aku nak buat ibadat tak mau tidur. Sebab dia kata apa? Sebab Nabi SAW pun dosanya telah pun diampunkan, tapi ibadatnya sangat dahsyat. Kan qiyamulainya sampai bengkak kaki kan. Dia kata aku nak buat lebih pada tu lah sebab aku dosa tak diampunkan. Kan? Jadi kemudian Nabi SAW tegur kan. Nabi kata aku ibadah, aku solat dan aku juga tidur. Ada yang seorang lagi kata aku tak mau kahwin. Dan sebab nak buat ibadat tak mau kahwin. Nabi kata aku yang terbaik di kalangan kalian pun aku kahwin. Jadi tu maknanya ada ibadah yang kadang kita nampak dah baik dah, tapi rupanya tak baik juga. Kenapa ibadah sampai tak mau tidur tu tak baik? Dia melampau. Apa-apa benda pun melampau memang tak elok. Benda tak baik lagilah tak baik kalau melampau, benda baik pun kalau melampau jadi tak baik. Kan? Orang kalau senaman, misalkan senaman ni bagus kan, tapi cukuplah setengah jam sehari, paling banyak sejam kan. Tu banyak dah tu. Kalau sampai 10 jam senaman jadi apa? Collapse lah badan kita kan. Tiap-tiap hari pula tu 10 jam kerja senaman je. Masuk gym pula tu angkat berat kan. Patah tulang kan. Tak boleh. Ya. Boleh mati. Betul? Kalau gym dia attack jantung kan. Maknanya memang tak boleh. Manusia ni memang makhluk yang Allah cipta sederhana. Semua benda ke sederhana. Kan? Okay. Jadi itu maknanya yang berlaku yang apa kita ambil iktibar daripada ayat ni bahawasanya apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS juga berlaku ke atas Nabi SAW dan juga ini ayat sebagai pujukan. Baik, lepas daripada itulah bila cerita Quran tadi kan penutup pada ayat 99 ada Quran gitu. Quran dia kata jadi aku berikan kepada engkau Quran ayat ke-100 ni lah. Kemudian dia cerita siapa yang berpaling daripada Quran. Nampak situ sambungan dia. Jadi tadi cerita Nabi Musa, lepas tu Nabi SAW dibagi Quran. Nabi SAW dibagi Quran and diwahyukan dengan Al-Quran. Maka siapa yang berpaling daripada Al-Quran, sesungguhnya dia pada hari kiamat akan menanggung, membawa dosa beban-beban yang sangat berat. Baik, jadi ni cerita kejadian kiamat. Ni alih tajuk lah, tapi connection kan ada sambung kan. Baik, alih tajuk. Baik, sekarang cerita dia Quran. Baik, Quran ini kita sebagai orang Islam, tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ialah nombor 1, baca. Yang kedua, faham. Yang ketiga, amal. Pandai dah. Nanti Allah tanya nanti boleh jawab lisan, tapi Allah tak mau jawapan lisan, dia nak jawapan perbuatan. Sebab nanti kan mulut kita ditutup dengan tangan kaki kita yang jawab kan. Nanti bila sampai lepas baca, okey, mulut kata okey aku baca kan, kalau baca kan. Kemudian faham, okey, otak kan, dia cakap okey aku pergi kelas kan, usaha untuk faham. Nanti tangan kaki dia jawab, amal ke tidak kan. Sebab nanti bab amal ni berat. Tambah-tambah zaman kita ni, kita selalu sebut, saya selalu ulang-ulang ni, zaman Mulkan Jabriyah ni, untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ada yang kita perlu korbankan. Dan kalau sampai tahap maksimum macam di Gaza, itu sebenarnya pengorbanan untuk mengamalkan isi kandungan Quran. Zaman kita tu macam tu. Jadi kalau kita tak korbankan apa-apa, maknanya kita terlalu jauh daripada amalan Quran yang sebenar. Ni kalau nak faham betul, baca tengok balik isi kandungan Quran daripada A to Z, daripada ayat 1 Fatihah sampai ayat terakhir surah An-Nas. Itu cek balik isi kandungan dia. Mungkin yang kita mampu untuk laksanakan tanpa korbankan terlalu banyak benda sekitar 10% je. Itu pun masih kena korbankan emosi lah, nafsu kan. Tapi kalau kita kata nak laksanakan sepenuhnya, itu memang kadang-kadang sampai pengorbanan nyawa. Sebab itulah kenapa dalam Quran ada ayat tentang mati syahid. Sebab memang itu dia kemuncak kepada pengorbanan untuk kita melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Kena ingat, untuk laksanakan isi Quran ada musuh. Dalam Quran ada bagi tahu juga siapa musuh kita. Tadi awal kita cerita setan kan. Setan tu dia bukannya ketua musuh, dia anak buah je. Ketua dia iblis. Dan iblis tu pula, kalau dari iblis yang dari kalangan jin belum ketua betul. Ketua dia manusia. Kena ingat, manusia ni makhluk yang Allah cipta sebagai khalifah. Jadi bila dia khalifah, makhluk terbaik pun ada di kalangan manusia, dan makhluk terjahat juga ada di kalangan manusia. Jadi manusia ni dia punya kemampuan yang paling maksimum antara semua makhluk.
Kita nak kata apa? Apa kehebatan jin yang orang duk kenal sangat tu? Dia boleh buat sihir kan? Jin duk buat sihir. Tapi kita tahu tak sihir paling dahsyat sebenarnya datang pada manusia? Tak pakai jin. Apa nama sihir dia kalau dari manusia? Ain. Ain tu memang pure sihir manusia. Bukan Quratul Ain. Tu Ain lain. Ain ni makna mata. Tapi sihir Ain memang datang daripada mata. Sebab tu kita panggil dia Ain kan. Mata, maknanya mata manusia ni dengan hanya memandang boleh buat sihir kat orang. Tak ada. Jangan buat. Dia macam ni, kalau kita pandang dengan satu rasa yang sangat takjub dan lupa nak kembalikan kepada Allah, tu jadi sihir kat orang. Sebab tu sekarang ni bila orang duk tunjuk-tunjuk kelebihan kat media sosial, baby duk tunjuk baby tu, budak tu boleh kena ain kalau orang terlalu takjub. Dia kalau kita tengok satu, kita takjub, kita kena sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Bukan la haula. La haula lain. La haula wala quwwata illa billah kan. Itu zikir lain. Yang ni tinggal haula tu. La quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tu ada dalam surah Al-Kahfi. Dia ajarkan, kalau kita nampak satu yang menakjubkan, baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Kan? Apa yang Allah kehendaki dan tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Jadi nampak budak comel kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah kan? Biasanya panjang tu, biasa orang sebut Masya Allah je kan? Yang la quwwata illa billah sama dalam hati tak apa kan? Tapi kalau tengok kat handphone bolehlah sebut sebab orang tak ada depan mata. Ni kalau nampak budak lari-lari comelnya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebab tak pasal-pasal boleh kena sihir budak tu dengan kita. Kita yang menyihir pun tak perasan. Kita tak tahu. Jadi benda ni berlaku tanpa sengaja. Kan? Tapi nak kata memang pandangan mata manusia tu boleh menyebabkan berlakunya sihir. Kan dosa. Jadi kalau yang Ustazah nyatakan tadi, dengan mata kita boleh Tak sengaja. Sihir, kita sendiri pun tak tahu yang kita telah berbuat sihir. Sihir ni sebenarnya dosa bila kita syirik pada Allah. Jadi dosanya bukan pada yang sihir, apa benda pun lah yang kita namakan sebagai sihir kan. Dia dosanya pada syirik kepada Allah. Jadi syirik tu berlaku bila kita minta tolong kepada makhluk lain. Tapi kalau mata kita ni yang kita tak tahu, dia tak sedar, tak sengaja, tak kenalah. Cuma akan kena juga dia dipanggil separa sengaja. Sebab kita sendiri tu yang salah. Kenapa kita boleh tengok satu tak kembalikan pada Allah? Ada salah kat kita tu. Itu dipanggil separa sengaja. Dia af'alul ibad nama dia. Af'alul ibad dia ada 3 jenis. Perbuatan manusia ada 3 jenis. Af'alul ibad kita panggil perbuatan manusia tu nama dia af'al, makna perbuatan. Af'alul ibad. Dia ada 3. Kita tulis kat Melayu. Yang pertama sengaja. Yang kedua separa sengaja. Yang ketiga tak sengaja. Baik, kalau yang sengaja confirm kena hukum. Yang ni memang kena hukum lah. Atau kita angkah lain, maknanya salah kan. Kalau yang separa sengaja ni memang salah. Tapi salah dia besar sikit. Memang kena hukum. Tapi kalau separa sengaja pun kita dikira salah. Cuma salah dia nanti hukuman dia sikit. Yang ni barulah kita betul-betul terlepas. Baik. Dalam ayat ni kita tengok ayat 101 pula. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wasa'a, dan sungguh buruk lahum bagi mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, himla, beban dosa itu. Makna penuh ayat 101, mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Baik, ini sambunganlah yang topik yang sama daripada ayat 100 tadi. Jadi sekarang ni bila kita kata Quran sebagai panduan kita,
maka diperintahkan kepada kita untuk ikut semua, amal semua, buat semua walaupun kamu terpaksa berkorban. Kamu berkorban dan dikorbankan. Apa pun yang terjadi, korbanlah macam mana pun, kena amal. Siapa tak mau amal dan tak mau laksanakan, maksud tak mau amal dan tak mau laksanakan, berpaling tadi kan, ayat 100 saya sebut berpaling. Baik, berpaling ni maksud dia gini. Dia kalau, sekarang kan kita mengadap. Lepas mengadap tu, lepas tu kita nak balik nanti kita paling. Tu nama paling. Pusing. Tu panggil berpaling. Beza dengan misal kata masa saya baru datang tadi kan, saya jalan ke sini kan, memang tak mengadap. Itu tak dipanggil berpaling sebab belum mengadap. Jadi berpaling ni dah mengadap baru pusing. Kan? Jadi Quran tu, siapa yang dah tahu isi kandungan Quran, dah belajar, kemudian tak mau ikut, situ yang masalah paling besar. Semua dosa-dosa kita tak mau ikut isi kandungan Quran. Kita dah tahu Allah suruh macam ni, kita buat juga cara lain. Itu yang zaman kita sekarang ni, bukan Jabriyah ni, kita punya sistem, semua sistem komplit sistem dunia sekarang itu diatur oleh musuh Allah. Jadi maknanya bila musuh Allah, kita tahulah kuasa besar dunia tu kafir harbi kan, musuh Allah. Apa yang dia buat adalah dia akan buat semua yang berlawanan dengan Quran. Jadi memang kita kena berjuang untuk amal yang isi kandungan Quran. Dalam keadaan kita dah tahu Quran kata macam ni, kita ikut juga apa yang mereka suruh. Contohnya British kan, yang pernah datang tanah Melayu ditinggalkan undang-undang kat kita, undang-undang British. Kita masih pakai. Dalam Quran ada undang-undang lain, British bagi lain, kita ambil yang British punya. Itu termasuk berpaling. Apa akan dapat? Apa yang dia akan dapat? Maka di akhirat nanti dia akan pikul semua tu macam barang-barang yang dipikul. Kalau kita maknanya beban, dia jadi beban dosa. Setiap satu benda yang kita tahu Allah perintahkan macam tu, lepas tu kita tak mau buat sebab hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu tu paling ringan tu, hawa nafsu tu. Kadang-kadang sebab sistem dunia lah, sistem dunia yang tak mengizinkan. Kalau dulu masa kat Turki contohnya, sistem yang sejak Kamal Atatürk jadi presiden masa tu kan, antara yang dia buat undang-undang kepada wanita tak boleh pakai tudung kan. Dia sama ada kalau nak pakai kain labuh tak boleh pakai tudung, kalau nak pakai tudung boleh tapi kain kena angkat tinggi. Satu ketika nanti boleh, tapi kalau ikut fasa yang Nabi bagi ada 5 fasa. Fasa kita lepas Mulkan Jabriyah ni, itu Mulkan ala manhajin nubuwah. Itu dah turun Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Betul-betul nak kiamat dah, itu tak lama. Itu maknanya kita sekarang ni kalau boleh kita nak bina generasi masa depan yang selamat 2 perkara ni. Satu, pendidikan, yang kedua, kesihatan. Kalau nak tengok dia rosak ke tidak, tengok dua-dua ni. Jadi kalau remaja sekarang rosak, lebih kepada pendidikannya rosak. Generasi kanak-kanak ni lebih ke kesihatannya rosak. Dia salah satu rosak dua-dua. Sebab pemimpin dalam Quran kan contoh Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa jadi pemimpin? Dia ada 2 sifat. Dalam Quran contoh ada 2 pemimpin besar dalam Quran tu. Contoh satu Nabi Musa, satu lagi Talut. Tahu contoh Talut dengan Jalut? Nabi Musa dia contoh dia jadi pemimpin sebab dia ada 2 ni lah. Dia ada kekuatan fizikal, tubuh badan dan juga akal. 2 kekuatan akal. Akal ni maknanya pergi kepada pendidikan kan. Tubuh badan maknanya kesihatan. Talut pun sama. Kan Talut tu waktu ni nak dijadikan pemimpin, itu Bani Israel yang minta. Dia cerita dia kat surah Al-Baqarah sekitar ayat 240 lebih. Dia nak ujung-ujung dah. Dalam satu muka sebelum juzuk kedua habis. Tu mula cerita Talut dengan Jalut. Itu Bani Israel jumpa dengan Nabi mereka yang sebut Nabi tu Nabi Syamuel. Minta seorang pemimpin. Kemudian dibagilah Talut. Talut ni siapa dia? Talut ni petani yang duduk kat pelosok mana gitu. Sedangkan Bani Israel dia ada 2 golongan elit kan. Ingat golongan elit Bani Israel siapa? Satu, keturunan Nabi-Nabi. Waktu kita tak ada. Waktu Bani Israel dia ada.
Macam kita ada golongan elit kan, ni tempat elit lah ni kan. Dekat sini tempat elit. Golongan elit kita mungkin orang kaya dengan yang ada jawatan kan, menteri apa tu, elit kita. Bani Israel punya elit, satu keturunan nabi-nabi, yang kedua keturunan orang kaya-kaya. Ya. Setiap bangsa tu dia ada elit dia masing-masing kan. Untuk Bani Israel yang tu, yang keturunan Nabi tak ada orang lain dapat, memang Bani Israel je. Jadi dia kalau nak ketua, pemimpin, dia akan cari yang dari sini lah. Tiba-tiba waktu dia minta dengan Nabi tu, dia kata tolonglah minta dengan Allah supaya Allah bagi kepada kami seorang ketua muqatil fi sabilillah, supaya kami dapat berjihad di jalan Allah. Jadi tolong bagi pemimpin kat kami. Masa tu Nabi Musa dah tak ada. Nabi Musa dah wafat, jadi dia orang kehilangan pemimpin. Jadi bila kemudian Allah bagi Talut kan, waktu tu Nabi bagi tahu qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah dah telah pun bangkitkan kepada kamu Talut sebagai ketua kamu. Tapi tengok-tengok dia tu petani datang dari pelosok hutan mana gitu kan. Tiba-tiba nak jadi ketua Bani Israel yang orang kaya-kaya, keturunan nabi-nabi. Ini siapa? Orang Bani Israel petikai. Kan dia orang kata dia orang kata macam mana boleh dia tu ada kuasa atas kami, sedangkan kami yang sepatutnya lebih berkuasa atas dia. Ni kan saya fikir banyak kali bila baca ayat ni. Ayat 247 betul. Yang tu 247 surah Al-Baqarah. Dia mula dengan 24. Dia mula atas sekali. Muka surat atas sekali 246 kan. 46. Mula dengan 246 tu cerita Talut. Yang tadi cerita Talut dah dibangkitkan sebagai ketua tu ayat 247 tengah tu ya. Jadi bila disebut kami bangkitkan kan, innallaha qad ba'atha lakum, Allah sungguhnya Allah telah bangkitkan kepada kamu Talut sebagai ketua. Lepas tu qalu, macam mana golongan Bani Israel kata macam mana boleh bagi kat kami ketua macam ni, petani. Cuba fikir kita sekarang, kalau tiba-tiba dibangkitkan seorang pemimpin umat katanya petani, ada tak rasa siapa dia? Perasan tak sebenarnya pemikiran itu cuba dibawa kepada kita sehingga hari ini kita memandang golongan profesional adalah yang paling layak untuk jadi pemimpin, dan profesional zaman sekarang adalah golongan yang bukan kerja yang disebut buruh kasar kan. Petani kan buruh kasar termasuk kan. Jadi mereka cuba untuk meletakkan golongan profesional sebagai yang paling layak untuk jadi pemimpin di fikiran kita. Jadi kita akan fikir macam tu, kalau nak jadi pemimpin dia mesti orang profesional, orang ngaji tinggi, belajar tinggi gitu kan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dulu-dulunya pemimpin muncul dari kalangan mereka ni, pemimpin-pemimpin Islam ni memang muncul dari kalangan yang sekarang dipanggil buruh kasar. Nabi SAW peniaga, penggembala kambing, tu pemimpin umat kan? Nabi Musa pun kerja buruh kasar asal dia. Nabi Adam sendiri pun anak-anaknya petani kan, petani dan penggembala kambing. Jadi ni semua golongan yang kita takkan pandang ni. Baik, isu dia gini, kita ni sebagai follower, yang menyebabkan kita akhirnya tak boleh terima pemimpin macam ni adalah kesombongan dalam hati kita. Itu yang Bani Israel buat tu. Yang ada kat mereka ialah rasa sombong. Dia kata anna yakunu lahul mulku alaina, macam mana boleh jadi kuasa tu bagi dekat Talut ni, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak untuk dapatkan kuasa tu daripada dia, sebab kami ni keturunan Nabi, kami orang kaya, dia ni siapa? He is nobody gitu kan. Kan we are somebody gitu kita rasa. Dan kemudian kat situ dibagi tahu sifat dia, apa yang ada pada dia kan. Nabi tu bagi tahu bahawa yang ada pada Talut tu adalah kelebihan bastah fil ilmi wal jismi. Allah bagi kepada dia kelebihan yang melayakkan dia jadi pemimpin ialah kelebihan pada ilmu dan jisim, jasad. Jadi pemimpin memang lantik macam tu. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu dan orang yang kita lah masyarakat umum, kita tak pandang tu kan. Kita rasa orang yang paling layak jadi pemimpin tu lah yang kaya kan, yang keturunan yang profesional. Biar orang tu sakit-sakit pun kan. Jadi maknanya dua cerita tentang pelantikan seorang pemimpin, mesti ilmu dengan jasad. Sebab tu kalau kita nak bentuk rumah kita ni, rumah yang hebat kan, orang-orang dalam tu hebat, kena perhati dua-dua ni, kesihatan dan pendidikan, termasuk diri kita sendiri.
Maknanya yang melayakkan, kalau kita kata pemimpin, walaupun kita tak jadi pemimpin, tapi yang meletakkan kita pada satu kedudukan yang sebagai orang beriman yang pemimpin ni maknanya tinggilah kedudukan dia kan. Di dunia maupun di akhirat, maka dua ni. Kalau akhirat jelas ilmu nombor satu. Kan? Tapi yang dunia ni dia perlu jasad. Kan? Sebab tak boleh kalau ketua tu memang pandai, cerdik, bijak macam mana pun, kalau selalu sakit asyik masuk ward je. Time nak sign tanda tangan tak ada, masuk ward. Tengah koma. Time nak meeting je masuk hospital. Tak boleh. Lama-lama hancur. Jadi memang kena jaga dua-dua tu. Jadi tu kaedah Allah melantik pemimpin. Jadi kita kalau nak didik kepimpinan yang tu. Tapi paling kurang lah kalau bukan kepimpinan pun, kalau kita sayang diri kita, jaga dua tu. Jadi pendidikan ni sampai akhir hayat. Kita kena belajar. Jangan berhenti. Kena letakkan agenda dalam hidup kita ni, kita akan belajar sampai akhir hayat. Selain pada kelas-kelas kuliah-kuliah gini, kalau boleh, kalau nak tengok video ke apa ke, yang belajar lah, yang dapat ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun, yang penting baik. Saya lagi belajar ilmu sihir pun habis. Ilmu yang ada manfaat lah. Itu untuk paling kurang bila kita belajar ilmu-ilmu ni, dia memperbaiki kehidupan kita jadi lebih baik. InsyaAllah kalau masyarakat kita berilmu, kita akan dapat pecahkan kehancuran umat pada hari ni. Kita dapat hilangkan, kita dapat antara yang menyumbang itu kepada kebangkitan umat. Sebab begini kan, kalau kita cerita tadi, tak tahulah nak sampai ke happy ending tu kita sempat ke tidak kan. Kalau tengok sampai ke generasi kanak-kanak sekarang masih rosak kan. Tapi kan paling kurang kita jadi penyumbang. Tangan kita ni adalah tangan yang akan menyumbangkan generasi, kewujudan generasi tu. Jangan bayangkan anak-anak kita je dah. Anak orang pun. Sebab cerita dalam sejarah, ulama'-ulama' ni, dia akan bagi fokus pendidikan kepada kanak-kanak yang paling layak. Bukan pada anak sendiri. Kalau anak sendiri tak berapa nak layak, tak berapa nak mampu, ada kemampuan gitu kan. Nabi SAW, cuba tengok cerita Nabi didik anak macam mana, ada tak? Jarang. Sebab memang anak-anak Nabi masa masih kecil-kecil kan, Nabi belum jadi Rasul kan. Jadi tak ada sangat cerita dia. Tapi kan cerita Nabi didik anak orang banyak. Didik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu sepupu. Bukan anak sendiri, anak orang. Masa tu Ibnu Abbas masih kanak-kanak. Kan? Dia ajar jumpa budak yang nama apa tu? Yang budak tu tengah main burung tu kan. Apa nama budak? Yang Nabi sebut ya Nu'air ke apa nama? Ma fa'lan Nu'air. Nabi tanya, wahai Nu'air, apa yang dibuat oleh burung kamu tu? Budak tu tengah main burung. Dan maknanya tu kaedah mendidik ya. Cara didik budak ni main dengan dia. Bukan syarah kat dia dah. Main. Masa tu kita boleh sama-sama didik dia. Jadi paling kurang tangan kita jadi tangan yang mendidik. Tak apa anak orang kata anak kita dah besar-besar dah, dulu tak sempat nak didik kan, pasal tak belajar kan. Tak apa anak orang. Tak ada masalah. Isu kita sekarang ni, kita tu kalau berasa anak kita orang lain tak boleh usik. Padahal ingat tak kat tanah Melayu zaman dulu ni mungkin sempat lagi. Kalau satu kampung tu semua orang sama-sama tolong jaga kan, anak-anak jiran ke anak siapa ke, kita sama-sama tolong jaga kan. Itulah Islam. Jadi bukan kata anak kita semua betul, anak orang tak betul dah. Dan kita kata kalau kita tak ada anak, kita maknanya kita tak ada lah anak, tak ada lah generasi. Dah. Anak orang ada. Dan kita dilatih Syekh Ahmad Yasin. Itu waktu dia menubuhkan tentera Al-Qassam, yang dia didik tu bukannya pemuda-pemuda, memang kanak-kanak. Waktu tu orang ketawakan dia. Dia panggil budak-budak, dia bercerita, sembang. Memang ada banyaknya dia bercerita-cerita kat budak-budak. Dia cikgu kan, pekerjaan asal cikgu di Gaza tu kan. Kok ada yang tak biasa dengar Syekh Ahmad Yasin, tahu kan? Yang syahid, mati syahid. Itu pengasas tentera Al-Qassam, pengasas Humus. Baik. Masa tu yang dia panggil kanak-kanak itu, ramai-ramai budak-budak dia bercerita-cerita, orang gelak ke dia. Kata nak mengubah, nak selamatkan Masjidil Aqsa lah apa. Lepas tu duk bercerita dengan budak-budak. Apa dia? Rupanya kanak-kanak itulah yang sekarang jadi tentera Al-Qassam. Siapa kanak-kanak tu? Bukan anak cucu dia. Itu konsep mendidik sepatutnya. Itu orang lain, memang orang lain. Dan cerita ni apa sebenarnya peranan dia? Tengok yang kita baca cerita dalam Quran ni. Cerita-cerita ni yang banyak kita ingat kan. Cerita-cerita ni lah yang kena cerita pada budak-budak.
Jangan bagi dia tengok cerita Spiderman, Superman, Frozen, Cinderella. Habis kacau bilah otak dia. Tapi itulah agenda utama Betul. kita. Dia nak merosakkan pemikiran anak-anak kita. Kita pun ikut. Sampai terlekong dia Frozen. Dia semayang ingat ke? Macam mana tu? Kan? Sebenarnya dia orang pun ambil poin ni, kisah kan. Jadi dia reka kisah-kisah untuk masuk dalam pemikiran budak-budak. Kita sampai ketua ingat cerita Cinderella. Siapa tak tahu cerita Cinderella memang kan. Padahal kita ada cerita 1001 malam kan. Apa lagi sirah. Dan anak-anak Gaza ni macam mana dia orang boleh cukup kuat dan hebat dalam usia kanak-kanak. Itu ada seorang yang nama Ramadan tu kan. Dia public figure jugalah. Tapi kanak-kanak usia 10 tahun. Itu macam mana dia boleh sekuat itu jiwa dia. Itu disebut dia umur 5 tahun dah baca habis khatam ribuan kisah Nabi, Rasul, sahabat dan juga ulama-ulama. Kisah aja dia baca, cerita je. Tapi cerita-cerita ni lah yang bagi motivasi hidup. Sebab dia cerita real, betul-betul berlaku. Ulama dia menghadapi apa, ujian-ujian hidup dia semua tu dilalui macam mana cara dia hadapi. Dibandingkan baca cerita Batman, tengok Superman, lepas tu berangan terbang kan, berangan panjat dinding. semua jadi angan-angan. Lepas tu dia buat yang bukan-bukan. Yang paling parah tiba-tiba spender pakai kat luar kan. Tak kenapa tak hero-hero dia orang semua pakai macam tu. Heran juga tu kan. Di alam realiti tak juga tu. Dia pakai kat luar. Jadi itu maknanya antara iktibar besar lah daripada Quran yang Allah SWT bawa datang kepada kita kan. Ni kaedah dia, bawa cerita-cerita, lepas tu nanti baru kita bagi pengajaran dia. Jadi daripada cerita panjang Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita Samiri semua tu, pengajaran dia nanti Quran ni sebagai panduan kamu. Tengok apa jadi pada kamu kalau tak berpegang dengan Quran, akan jadi macam mana Bani Israel ketika tak pegang dengan kitab Taurat. Benda yang sama. Jadi apa jadi dengan dia orang? Akhirnya kena azab. Cuma ada beza sikit. Dia orang tu azab dia on the spot. Terus dapat kan? Yang terus mati kata nak jumpa Allah kan. Lepas tu bawa pergi Jabal Musa tu, baru nampak cahaya Allah, mati terus. Lepas tu Allah bangkitkan semula. Yang tu dia on the spot. Dia jenis dia on the spot. Kita ni Allah bagi tangguh. Tangguh tujuan apa? Satu, supaya sempat taubat. Yang kedua, istidraj. Untuk buat orang semakin jauh daripada Allah. Baik. Jadi maknanya bila kita akhirnya kita tadi ayat yang ke-101 disebutkan kita akan kekal di dalam neraka tu. Bila kita kesalahan ni adalah kesalahan yang paling besar, ialah berpaling daripada isi kandungan Quran. Dalam neraka ni akan kekal, dan itu adalah beban yang paling buruk gitu. Hari kiamat nanti beban yang paling buruk. Maknanya beban dosa apa yang paling berat yang akan kita pikul hari kiamat nanti. Beban dosa yang paling berat adalah berpaling daripada isi kandungan Al-Quran. Berpaling maknanya kita menolak, kita tak mau. Banyak kan sebenarnya yang kita sebut 3 af'al ni. Kita cerita sikit. Yang sengaja, misal kita baca isi kandungan Quran, kita tahu dah, oh ini betul ni, Allah suruh macam ni. British orang lain kan, British kata macam ni, kita ikut yang British. Sebab kita rasa macam-macam lah kan, tak sesuai zaman ke, tak sesuai dengan kita ke, macam-macam tu. Dalam keadaan kita tahu sebenarnya yang ini boleh je buat. Yang tu sengaja, yang itu memang paling parah lah. Yang memang akan sangat memikul beban yang paling berat. Kita ataupun kita misalnya, kita tahu contoh kan, mengumpat kan ada dalam Quran kan. Dosa macam makan bangkai daging saudara sendiri tu. Tapi kita masih buat dengan sangat bahagia. Setiap kali ngumpat rasa bahagia kan. Setiap kali lepas bergosip seronok. Tengok sekarang kan, program-program TV yang paling laku tu gosip kan. Berita yang paling viral tu gosip lah. Cerita orang bercerai, orang kahwin kan. Tu paling kita suka. Sedangkan Quran dah kata tu dosanya seberat mana gitu. Tapi kita masih buat dengan bahagianya gitu. Seronok, bahagia tu maknanya memang seronok lah buat benda tu. Itu maknanya kita dah berpaling juga. Kita tolak isi kandungan Quran, kita ikut hawa nafsu kita. Itu antara beban yang paling berat.
Dia ada beza, mungkin kat sini kita pun tak terlepas juga, masih lagi mengumpat juga kan. Walaupun dah belajar lah kan, belajar berpuluh-puluh tahun juga, tapi tak boleh lepas juga. Tapi kan paling kurang kita rasa bersalah. Tu cukup dah. Kita dah kira dah boleh lah, okey lah. Balik taubat kan. Pergi masjid, kuliah sejam setengah. Lepas kuliah mengumpat setengah jam. Balik solat taubat balik. Tiap-tiap hari macam tu. Paling esok taubat lagi. Boleh ke gitu? Boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat taubat tu sungguh-sungguh, dengan rasa bersalah. Kalau rasa bersalah dan taubat sungguh-sungguh, biasanya akan berkurang. Walaupun tak hilang terus. Mula-mula setengah jam, balik setengah jam, balik kuliah setengah jam mengumpat. Lepas tu bulan depan tinggal 15 minit. Biasanya dia kurang. Kalau tak kurang, maknanya kita main-main taubat. Yang tu dosa. Mempermainkan taubat tu dosa. Sebab itu kaedah taubat. Jadi kita balik solat taubat tu baru satu kaedah taubat. Taubat, cara taubat untuk dosa mengumpat, sebab dia ada kaitan dengan orang, dia bukan minta maaf sebenarnya. Balikkan maruah dia. Mengumpat ni menjatuhkan maruah orang kan. Balikkan maruah dia di hadapan orang yang telah kita jatuhkan maruah dia. Jadi besok jumpa balik jiran waktu kita ngumpat dengan dia, besok cerita balik kat dia. Sebenarnya kan akak tu baik tau. Cerita balik kebaikan dia di depan orang yang kita ngumpat. Ini masalah dia kat media sosial. Kita tak tahu siapa yang baca kita punya posting tu. Kita kena buat posting baru yang menaikkan balik kedudukan orang tu. Tapi jangan bohong juga. Yang betul lah kan. Orang kan semua ada kelebihan dan kekurangan. Dulu masa kita ngumpat, kita highlight kekurangan dia. Sekarang kita highlight kelebihan dia. Cerita balik dan usahakan orang yang sama baca. Tu kan susah tu. Kita tak tahu. Tu masalah dia. So, kenapa dulu masa buat tak fikir. Jadi paling kurang yang kita tahu, kita bercakap atau gosip depan siapa ni, yang tu lagi senang lah. Kita nak balikkan semula dia punya maruah. Kita jumpa balik orang yang sama. Itu kaedah taubat dia. Kalau tak boleh, dia ada step-step dia lah. Kalau tak boleh, paling minimum lah kita bersedekah atas nama dia. Dia kena sedekah tapi atas nama dia. Jadi kadang-kadang kita ni banyak sedekah, rupanya habis pahala sedekah kita bagi ke orang hak kita duk ngumpat dia. Itu paling kurang tu membersihkanlah sikit dosa kita. Jadi maknanya kita kata bila kaedah taubat kita dah jalankan, lepas tu Allah nak ampunkan ke tidak tu kita serah pada Allah. Yang penting kaedah dia kita buat. Baik, kemudian ayat ke-102. Yauma, pada hari, yunfakhu, ditiup yang kedua kali, fis-sur, sangkakala, wa nahsyuru, dan kami kumpulkan al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, iaitu orang kafir, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, berwarna biru, kebiruan. Baik, mana penuh ayat 102, pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram, ataupun kebiru-biruan atau kehitam-hitaman, biru kehitaman gitu. Baik, ini bentuk azab lagi, bentuk azab. Ditiupkan sangkakala, pada hari ditiupkan sangkakala untuk kali yang kedua. Jadi tiupan sangkakala 2 kali. Malaikat yang tiup dia nama dia Israfil. Dan dia kan ada Israel. Israel dengan Israel lain. Israel tu hamba Allah yang taat tu, malaikat kan, nama malaikat. Sebenarnya kenapa il belakang? Hak derhaka pun il belakang, hak taat pun il belakang. Il tu apa? Kepada perkataan Allah. Jadi asal perkataan Israel adalah maksudnya hamba Allah. Abdullah lah kalau bahasa Arab dia. Itu kan nama Nabi Yaqub. Jadi asalnya Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada 12. 12 orang tu membentuk 12 puak Bani Israel. Jadi asalnya memang dia orang ni anak Nabi Yaqub. Dan dia pakai nama tu sampai sekarang, tapi dengan mitos yang lain. Dia ada mitos. Dia kata nama Israel tu Nabi Yaqub dapat setelah Nabi Yaqub lawan gusti dengan Allah dan Nabi Yaqub menang. Itu mitos dia. Sebab tu sampai sekarang dia rasa dia boleh kalahkan Allah. Sebab dia ramai, Allah satu.
Ada filem tau dia buat. Filem-filem orang putih ni dia banyak sebenarnya akidah sebenarnya. Dia kaji kita punya hadis apa semua untuk tunjukkan benda tu. Ada filem tu memang masa tu dia bagi tahulah memang filem tu memang dibuat untuk menanamkan pemikiran pada kita, memang kita boleh menang sebab kita ramai. Jadi dia buat dalam tu ceritanya orang jahat tu satu, yang baik tu 5. Dan hero lah, cerita-cerita apa orang panggil, cerita-cerita hero macam tu lah kan. Jadi yang 5 ni yang baik, yang ada kuasa-kuasa luar biasa tu lah, lawan dengan yang jahat satu. Kemudian masa dia berlawan-lawan 5 orang tu, lepas tu yang jahat tu hampir kalah kan. Lepas tu dia tanya, yang jahat tu kata aku pasti akan menang. Dalam filem tu dia buat satu tu jahat lah kan, aku pasti akan menang. Yang kononnya baik dalam tu dia cakap, kenapa kamu rasa kamu boleh menang? Dia kata sebab aku ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang sangat luar biasa boleh mengalahkan kamu semua. Lepas tu yang kononnya baik dalam tu dia kata, tak, kamu takkan boleh menang. Kenapa? Sebab kamu satu dan kami banyak. Dia sebenarnya nak tanam pemikiran kan, maknanya Allah satu, jadi kami banyak, jadi kami boleh menang. Dan pemikiran mereka sampai sekarang, dia rasa dia boleh kalahkan Allah. Sebab tu dia punya degil tu tak boleh sebut apa dah, tak boleh kata apa dah. Dia sampai berfikir nak buat ni cerita Stargate pula. Stargate tu pintu masuk alam lain kan. Sebenarnya memang dia orang nak cuba cipta satu pintu yang boleh masuk alam akhirat tanpa mati. Dia orang takut mati. Dia rasa dia boleh kalahkan semua ketentuan Allah, takdir Allah semua, dia rasa dia boleh buat sendiri semua. Tu dia punya orang kata tahap keingkaran yang sangat luar biasa lah kan. Bukan setakat kafir biasa-biasa kan, sampai melawan Tuhan dia kan? Dan ini dalam ayat 102 ni berkenaan dengan ditiup sangkakala. Tadi cerita Israfil kan. Israfil maknanya hamba Allah juga, Israel hamba Allah kan? Apa lagi, Jibril tu kadang kita sebut Jibril sama. Malaikat semua belakang ni il kan? Mikail kan? Ada yang tak juga kan, Malik tak kan. Baik. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang kedua. Pada masa itulah wa nahsyurul mujrimin, kami himpunkan. Perkataan nahsyur tu maknanya macam hasyara ni macam lebih ke macam satu pergerakan beramai-ramai gitu kan, ramai-ramai sampai berhimpun. Al-mujrimin, golongan orang yang berdosa. Hari ni, hari kiamat nanti mereka akan dihimpunkan dengan muka biru. Besok jadi muka biru. Muka biru masa bila agak-agak? Sakit jantung, nak mati lagi orang kan, darah tak masuk kepala. Itulah keadaannya. Jadi itu nak menggambarkan syafaqillah. Dia bersin kalau lebih dari 3 kali, kita tak baca Alhamdulillah lah. Dia kalau 3 kali maksimum Alhamdulillah, kita akan baca Yarhamukillah, kita jawab Yarhamukillah. Kalau lebih dari 3 kali, dia jadi Allahumma shfi. Untuk kita yang bersin, kita baca Allahumma shfi. Dan orang lain akan sebut syafaqillah ataupun syafaqallah. Ini ilmu Alhamdulillah ada contoh sebab dia kalau 3 kali ubat, maknanya keluar penyakit kan. Kalau lebih pada tu kita mungkin kadang bukan secara sakit, tapi mungkin aircon ke, ada debu, ada satu yang penyakit yang datang gitu. Lebih boleh jadi memang kita ada sakit apa-apa lah. Ataupun suasana sekitar ni boleh jadi daripada aircon kan ada banyak bakteria juga kan. Kalau yang tu alergi tu. Kalau masakan orang masak apa kan, tu alergi. Maknanya kita lah yang ada penyakit kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia kita baca Allahumma shfi. Ya Allah sembuhkanlah aku. Allahumma shfi. Lepas tu orang yang dengar syafaqallah kalau lelaki, syafaqillah kalau perempuan. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Ataupun ni sebenarnya lebih ke fi'il madhi ni, Allah telah menyembuhkan kamu. Tapi kalau fi'il madhi biasa maksud dia Allah sembuhkan kamu gitu kan. Doa sebagai doa. Syafaqallah kalau lelaki, syafaqillah kalau perempuan.
Tapi kalau confuse, syafaqallah belaka tak apa. Jangan syafaqillah. Kalau confuse. Sebab kalau syafaqillah khusus. Khasas khusus. Khas khusus. Khusus untuk perempuan kalau syafaqillah. Kalau syafaqallah boleh lelaki perempuan. Bahasa Arab dia gitu. Kalau lelaki termasuk perempuan. Syafahullah dia. Jadi kalau misal kata kita contoh kawan tu sakit kan, kita baca syafahullah. Dia, semoga dia sembuh. Saya rasa ada stiker-stiker kat WhatsApp tu kan. Kalau kita tengok who belakang tu maknanya untuk dia lah, jangan bagi ke kawan kita tu. Syafahullah, semoga dia, Allah sembuhkan dia. Yang tu dia bukan doa. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Itu lebih kepada keimanan kita kepada Allah, bahawa kalau kita sakit Allah yang sembuhkan. Kita ikhtiar je. Kita pergi mana-mana nak berubat ke apa, buat rawatan ke apa, kita ingat Allah yang sembuhkan. Jadi kalau orang tu rawat kita tiba-tiba sembuh pun, Allah yang sembuhkan melalui tangan dia. Kalau tak sembuh pun jangan salahkan 100% orang tu ikhtiar juga. Kan? Allah yang sembuhkan. Sama. Walaupun kita makan ubat pun kita sebut Allah yang sembuhkan. Sebab dia kan, kalau kita faham balik yang awal tadi kita cerita konsep penyakit, memang bila kita kata Allah yang sembuhkan tu kan, sebenarnya lebih kepada Allah yang jumpakan jodoh sakit kita dengan ubatnya gitu. Dia jodoh ubat dengan penyakit ni. Jadi bila sembuh, maknanya berjodoh ubatnya tu. Kadang-kadang kita sakit dah 15 tahun, tiba-tiba dengan hanya satu jenis perubatan yang tak sampai 5 minit sembuh. Ada banyak kan, banyak yang macam tu kan. Kanser misalnya kan, dah 15 tahun, tiba-tiba orang tu usik sikit-sikit je, sembuh, hilang. Kan? Sebab satu sudut memang Allah sembuhkan, tapi Allah jumpakan kita punya penyakit dengan jodoh dia tu, punca penyakit tu dengan ubat dia tu lepas 15 tahun kita sakit. Ada satu kaedah perubatan tu, orang tu tak boleh berjalan, lumpuh dah 20 tahun. Tiba-tiba buat rawatan tu dalam masa tak sampai 5 minit, boleh berjalan elok. Kenapa tak daripada 20 tahun dulu gitu? Contohnya 20 tahun dulu tak jumpa jodohnya gitu. Dia pergi rawat juga, tapi rawatan yang bukan jodoh penyakit. Maknanya Allah belum sampaikan masa untuk dia sembuh. Nak bagi dia rasa hilang nikmat tu selama tu, baru dia rasa balik nikmat kaki. Kalau tak pernah hilang, kadang kita tak tahu tu yang kaki duk buat macam-macam kan. Main manjang tu kan, tak tahu nikmatnya kaki tu. Bila dah tak berapa nak berfungsi lutut dan semua, barulah kita tahu nikmat dia kan. Tu maknanya memang Allah sembuhkan, sebab Allah jumpakan dengan jodoh. Ada yang baru sakit sekejap, tiba-tiba dah pergi rawat sekali dah lega. Maknanya Allah bagi dia sakit sekejap je. Itu memang dia punya perjalanan hidup kita lah kat dunia ni. Kerja kita hanya usaha. Jadi benda ni kena dipegang, pegangan perasaan Allah mengubati tu dipegang oleh pesakit dan yang merawat. Sebab yang merawat ni kalau dia rasa tangan dia tu dah mengubati banyak orang sakit, kadang-kadang dia jadi rasa hebat. Tu bahaya juga. Banyak pun yang jadi ketua ajaran sesat lepas tu. Sebab tangan dia tu telah mengubati banyak penyakit, orang pun banyak tu hutang budi dengan dia, akhirnya dia jadi ketua ajaran sesat, syirik. Sebab berasa tangan dia yang menyembuhkan, padahal Allah yang bagi tu. Baik. Muka biru tadi muka biru tu macam mana tu? Muka biru ni sebab baru sudah atau baru selesai melalui azab yang sangat pedih. Kan? Azab yang maknanya kita kata tadi, kalau muka biru kat dunia ni maknanya nak mati dah. Kan? Nak mati dah. Jadi ni nak mati macam mana? Baru kena azab sampai macam nak mati. Sampai muka dia biru. Jadi gambaran biru ni baru kena. Macam kita lebam biru kan? Baru lebam biru, lama-lama sikit baru hitam. Kan? Jadi ni nak gambarkan baru je dia terima azab yang sangat pedih, dan kemudian mereka akan dihimpunkan dalam kubur tu. Dia dah terima azab, kemudian mereka akan dihimpunkan di akhirat dalam keadaan yang juga sangat-sangat dahsyat. Ini penyesalan untuk golongan yang masa kat dunianya sibuk buat maksiat, sibuk buat dosa, melawan hukum Allah, menjawab kan, menjawab Quran kata gini, jawab lagi dengan kita punya logik-logik kan. Dan manusia kan suka
suka logik gitu kan, dan rasa logik kita tu yang paling bijak gitu. Dia mengatasi apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Ni semua nanti akan berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan muka yang kebiru-biruan, muka biru kehitam-hitaman. Kalau kita berhadapan dengan Kejap macam masa mati. Kalau macam masa meninggal muka biru. Biru. Dia kalau ikutkan mayat ni memang muka biru kalau dah lama-lama. Mungkin terlebih lama kot. Tak terus tanam. Ataupun ada penyakit ke apa, kita sangka baiklah kalau mayat ni. Tapi kalau memang ada tanda-tanda tak baik, kalau mayat ni kita boleh belajar daripada, kita ambil iktibar daripada cara hidup dia. Jadi kalau matinya kita nampak ada tanda-tanda tak baik, kita tengok apa cara hidup dia. Untuk kita belajar supaya kita ambil iktibar. sekarang maksudnya ya, Kita doakan dia. akhirat nanti tu muka berwajah ada macam-macam muka lah ni. Biru ini kamu buat di dunia. Yang wajah macam umat Nabi tu bersinar tu, ini yang kamu buat, maknanya dari pancarkan oleh Allah. Warna lah. Ya. Dengan warna. Di akhirat nanti maknanya wajah kita ada pelbagai warna. Ada warna-warna colour. Jadi kalau yang biru tu maknanya kita tahu dah lah dia buat apa gitu. Ada yang bercahaya. Maknanya sesama tu dia tahu masalah. Boleh tahu. Akhirat semua tahu. Masya Allah. Sibuk hal itu. Betul. Ya. Tadi nak tanya apa tak? Tadi saya nak tanya, kalau kita berhadapan dengan orang yang suka berbantah, jadi kita diam macam tu ke? Ataupun kita membetulkan yang dia tu salah. Tapi bila dia berada di golongan yang ramai, kita kena diam, dia lah lebih baik kan? Baik. Macam mana? Kalau benda tu salah, tapi kita tahu salah. Bila kita dah tegur mengatakan salah, jadi dia tak diterima, kita seorang. Kalau ada ramai yang menerima benda yang salah. Baik, kalau kita berhadapan dengan orang yang suka berbalah, adakah kita perlu diam atau betulkan? Dia kalau yang paling bijak tu ikut situasi. Jadi by case lah kan, tak sama kan, tengok keadaan case. Kalau ikut apa yang Nabi SAW buat, memang ada ketika Nabi diam, tapi ada ketika Nabi jawab. Jadi itu memang tengok pada situasi. Secara umumnya kalau kita ambil yang sekarang, kita memang paling mudah kita ajar yang kaedah umum. Sebab kita tak boleh expect semua orang akan bijak. Kita akan expect the worst lah kan, semua orang tak reti gitu kan. Jadi yang paling tak reti, paling selamat diam. Diam. Kalau kita bijak sikit, kita boleh buat satu penilaian sama ada kalau kita bercakap akan datang kesan yang lebih baik atau yang kurang. Berdasarkan kepada prinsip yang Nabi SAW beritahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Daripada prinsip kalau kamu tengok benda tak betul, kan, benda yang mungkar, benda salah ni, maka kamu kena ubah. Di prinsip ubah kena ada. Maknanya kita tahu dah dia cakap tu salah, benda yang dia buat, dia sebut tu memang salah, kena dibetulkan. Tapi kan nanti ada 3 step dia kan. Yang paling tinggi kita pakai kuasa. Kuasa ni maknanya kita kena ada kuasa kat situ, boleh suruh orang diam terus kan. Kalau masjid ni boleh terus announce kan. Diam semua ada kat sini, semua zip mulut contoh kan. Sebab kuasa, ada kuasa kan. Kalau tak ada kuasa kita pakai lisan, maknanya kita baiki. Tapi itu dengan pertimbangan. Pertimbangan ni sama ada akan lebih berfaedah kita cakap atau lebih berfaedah kita diam. Sebab ada keadaan di mana bila kita cakap, dia akan lebih memburukkan keadaan. Terutama biasanya yang Nabi diam ni kalau keadaan orang tu tengah emosi. Kalau cakap tu dia tengah emosi, biasanya Nabi diam. Walaupun tengok, kan pernah tu yang jadi seorang perempuan yang tengah sedih kat tepi kubur tu kan Nabi cuba cakap tu sikit je, Nabi cuba nak try boleh yang ni. Keadaan Nabi buat mukadimah sikit je. Nabi sebut 2 patah je, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan tu mengamuk-ngamuk. Apa cakap, kau tak tahu apa jadi, kau tak faham apa jadi kat aku. Kau tahu, kau bolehlah cakap gitu. Kau tak pernah rasa apa aku rasa. Habis dia leza-lezanya Nabi balik. Nabi diam. Nabi tinggal. Tapi lepas tu ada orang bagi tahu kat perempuan tu, kau tahu tak tadi cakap dengan siapa? Tu Nabi tu, presiden kan. Perdana Menteri tu.
Akhirnya perempuan tu rasa malu. Dia tak kenal tadi. Sebab tak ada Google kan. Dia tak kenal orang. Dia tak tahu tu Nabi. Masa tu dia lari pergi rumah Nabi dan dia minta maaf. Bila dia minta maaf, maknanya dia dah pun meletakkan kedudukan lebih rendah pada kita. Kat situ hati dia dah terbuka sikit. Masa tu Nabi sambung nasihat. Jadi maknanya tadi biasanya memang orang tengah emosi memang tak boleh cakap apa. Jadi kalau dia tengah duk orang ramai tambah dengan ego lagi semua, kalau kita tegur mungkin ada masalah. Dan satu lagi, kalau teguran tu benda yang kita rasa macam dia tengah cakap di khalayak, kaedah menegur seseorang yang mulakan dengan 4 mata dulu. Kalau kita rasa nak betulkan, itu mulakan dengan 4 mata. Sebab ini ada Ibnu Arabi, dia kata ada antara penyakit lisan kita ni, salah satu daripada penyakit mulut kita adalah terlalu benar. Terlalu benar ni apa dia? Rupanya terlalu bercakap benar tu masalah juga. Betul bendul lah bahasa kita. Masalah kan orang betul bendul. Baik, jadi dia huraikan apa dia terlalu bercakap benar tu. Salah satunya ialah menegur seseorang di khalayak ramai. Itu penyakit. Tak boleh. Dia boleh kalau dah ikut step. Step dia mula-mula jumpa 4 mata dulu kan, lepas tu jelaskan apa semua. Macam Fir'aun tu lah sebelum ni kan. Kan mula jumpa 4 mata tu, Nabi Musa jumpa Fir'aun berdua je. Terang-terang-terangkan degil kan. Pada degil-degil barulah sampai tahap tukang sihir semua ada tu kan. Lawan dengan tukang sihir semua, berdebat depan orang ramai kan. Yang tu baru boleh setelah melalui step dia. Tapi step awal tetap kena 4 mata. Dia ada orang jenis apa-apa terus je komen dekat media sosial lah kan. Itu kan maknanya terus di khalayak. Itu penyakit tu. Sebab tu kalau rasa ada masalah dengan posting orang tu, PM dia dulu kan. Jumpa ke macam mana, kita ni dulu, berdua dulu. Kalau dia tak jawab PM, yang penting kita tahu dia dah baca. Jadi lepas tu barulah ikut step-step seterusnya. Ada step lah kira. Tak terus untuk kita tak boleh terus bercakap depan-depan orang. Baik, kemudian ayat 103, yatakhafatuna, mereka saling berbisik kan, iaitu kerana sangat takut, bainahum, antara satu sama lain, illa bithum, tidaklah kalian tinggal, illa ashra, kecuali hanya 10 hari. Baik, makna penuh ayat yang ke-103, mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Jadi cerita dia lepas dikumpulkan tadi ramai-ramai kan. Perkataan di sini dia guna yatakhafatuna. Yatakhafatun ni kalau ikutkan daripada perkataan khafa, takut. Tapi kat sini terjemah bisik. Kan? Jadi cerita dia berbisik-bisik sebab rasa takut. Jadi macam kita lah contoh kan, kalau yang datang kat masjid ni menteri, kita nak cakap dengan kawan kita bisik-bisik kan. Lepas tu nampak pula menteri baru keluar toilet, dia punya seluar terselit dekat celah stoking. Nak cakap tak boleh, takut kan. Bisik-bisik kau, seluar dia sangkut lah. Kita bisik-bisik gitu kan, sebab kita rasa takut. Apalagi kalau misalnya nak kena hukum, lagi-lagi kita takut. Jadi situasi ni di akhirat nanti, golongan yang berdosa ni dikumpulkan dengan muka biru-biru tu, saling berbisik-bisik antara satu sama lain. Apa yang dibisikkan? Illa bithum illa ashra. And dia kata kita ni semua kan, tidaklah kalian, kalau ikut bahasa dia, tidaklah kalian hidup kat dunia dulu ni, dulu masa kita hidup kat dunia ni, melainkan hanya 10 hari. Itu kata satu kelompok. Nanti ayat 104 nanti ada kelompok lain cakap yang lain pula. Jadi maknanya dia kata, loh macam ni sekali azab kita dapat ni. Dulu kita hidup tu tak sampai 10 hari. Yang kita pergi makan rasuah, pergi buat dosa, pergi buka aurat, pergi lawan Allah kan, dekil semua tu 10 hari je. Kan? Azabnya selama-lamanya. Masa tu, ini yang kata Allah dah bagi tahu dialog ke akhirat. Dialog ahli syurga ada, dialog ahli neraka pun ada. Jadi kalau kita baca dalam Quran, maknanya kita akan selalu ingat. Inilah kunci kekuatan kita. Kenapa umat Islam boleh kuat kat dunia ni? Sebab ada benda-benda ni lah dalam Quran. Dialog-dialog yang menceritakan kepada kita, ingat hidup kat dunia ni kejap sangat. Kalau pun umur kita 100 tahun pun, ada umur 100 tahun sini? Tak nampak gaya dia.
Kalau 100 tahun tu rasa dah melengkung juga kita kan. Maknanya uh, kita kata walaupun 100 tahun hidup kita sekalipun masih tak ada apa-apanya. Walaupun disebut kan ada satu yang apa kenyataan yang mengatakan hidup kat dunia ni seharinya bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat kan. Kata balik. Sehari akhirat bersamaan 1000 tahun kat dunia. Gitu. Dan tapi itu sebenarnya perumpamaan je. Sebabnya tempoh hidup kita kat dunia dibanding akhirat tu tak ada apa-apa. Sebab akhirat kan selama-lamanya. Bila cerita selama-lamanya 1000 tahun dunia 1 per berapa? Per infinity kan? Jadi dia bukan sehari sama 1000 tahun sebenarnya. Lebih pada tu. Lebih pada kira tempoh yang tak ada nilai dia. Jadi kita boleh kata hidup kat dunia cuma sedetik. Kalau kita rasa nak buat dosa, nanti kita menyesal tu selama-lamanya. Sebab kita hidup sekejap je. Kita rasa macam, kan kat dunia ni macam-macam perasaan kita kan. Dan bila time dapat nikmat, excited, lupa segala-galanya. Dan bila time dapat azab, merungut kan. Bila time sakit, baru 5 hari sakit, lupa 50 tahun sihat. Baru 5 hari sakit. Malah kan banyak tu ibu-ibu sakit lutut kita tanya. Kalau kita ambil iktibar daripada kisah Nabi Ayub kan, ada soalan Nabi Ayub tanya kepada isteri dia. Bila isteri dia suruh Nabi Ayub doa minta pada Allah supaya sembuh, Nabi Ayub tanya ke isteri dia. Ni soalan ni kita boleh tanya kat diri kita. Dia tanya, berapa lama aku sihat? Isteri dia jawab lah berapa puluh tahun kan. Lepas tu dia tanya pula, berapa lama dah aku sakit? Isteri dia jawab berapa tahun. Dia kata kalau macam tu aku malu nak minta dengan Allah untuk sembuh, sedangkan Allah telah bagi aku sihat sekian lama. Sekarang kita tanya kalau sakit lutut, berapa lama dah sakit lutut? Kan? Baru lah. Katalah umur berapa start 50 kan? Okey. Katalah umur dah berapa? 60, 70. Okey. Ada ada dari 50 sampai 70 sakit lutut. Tak pernah hilang. Mesti ada hilang kejap-kejap. Makan ubat lah. Okey, 20 tahun lah kata. Lama tu 20 tahun. Tapi tak sakit lutut berapa lama? 50. Lagi lama tak sakit lah. Kita baru sakit kejap je. Kadang kita rasa dah 20 tahun sakit lah. 50 tahun sihat. Setiap diri kita diberi amanah kepada kita ni amanah Allah. Jadi bila sakit kita akan merasa bersalah sebab kita tak jaga yang Allah beri kepada kita. Memang yang patut kita syukur. Jadi kehidupan kita kena rasa selalu bersalah ke atau Baik, perasaan bersalah nah. Bila kita sakit, kita rasa kita tak jaga jasad tubuh badan kita yang Allah amanahkan kepada kita. Baik, jadi patut ke kita rasa bersalah atau macam mana? Baik, Islam mengajar kepada kita selalu muhasabah diri. Bila muhasabah diri maknanya kita akan rasa salah kan? Tapi Islam mengajarkan perasaan bersalah yang profesional, yang tidak menyebabkan kita sakit mental. Sebab perasaan terlalu bersalah tu buat sakit mental. Yang menyebabkan misalnya kan orang yang contohnya kan masa dia budak-budak, mak ayah dia meninggal aksiden sebab dia yang minta mak ayah dia keluar juga tengah-tengah hujan untuk beli mainan dia. Akhirnya bila mak ayah meninggal, dia menyalahkan diri sampai dewasa. Itu kan biasa jadi kan. Itu sakit mental jadinya. Islam tak ajar macam tu. Jadi Islam ajar apa? Bila kita rasa bersalah, maka ambil langkah. Stepnya apa? Perbaiki. Taubat dulu. Taubat, minta ampun pada Allah. Kemudian baiki untuk masa akan datang. Dah move on ke depan. Jangan fikir dah yang lepas. Jadi rasa bersalah menyebabkan kita jadi motivated. Kita termotivasi dengan perasaan bersalah kita, menjadi orang yang selalu ingin memperbaiki diri. Tapi bukan akhirnya diselubungi dengan kemerungan. Kenapa aku gini? Itu sakit mental sebenarnya. Kalau sampai murung kan, silap lah aku, kenapa aku tak belajar dia dulu, menyesal. Tak, menyesal, okey, kalau menyesal sangat, duduk atas sejadah, menangis puas-puas. Selesai menangis, buat kerja balik. Jadi jangan sampai nangis tu di bawah berlarut-larut sampai bengkak mata kan. Itu tak boleh. Kan? Itu yang Islam ajar. Jadi sebenarnya perasaan bersalah kena ada, tak boleh selalu rasa betul. Kan bila misalnya dah sakit tu kita kata dah aku dah usaha dah, sakit juga nak buat macam mana? Padahal tak usaha pun. Kan? Dari dulu memang duk makan suka-suka hati sampai sakit. Itu tak boleh juga. Memang kita kena diajar muhasabah. Sebab tu kaedah Islam ajar setiap malam muhasabah diri. Sebelum tidur kita muhasabah diri. Kemudian apa jadi bila kita muhasabah diri? Sebenarnya bila
proses ni, kalau kan kita waktu kita tidur tu, otak kita ni menjalankan defragment. Kalau defragment ni kalau bahasa laptop, laptop lama lah, laptop baru dah tak defrag dah. Kita defrag tu maknanya kita susun file-file dalam laptop kita kan. Susun ikut dia punya tajuk semua, bagi dia tersusun elok. Itu yang terjadi masa kita tidur. Kan banyak benda jadi masa kita tidur, antaranya otak kita. Jadi muhasabah sebelum tidur itu dia akan defrag balik otak kita. Masuk susun file, mana yang betul dan boleh diteruskan, mana yang tak betul masuk satu bab baiki kan, apa yang perlu diproses untuk kita baiki besok untuk kita jadi lebih baik. Dia dah susun. Jadi ada susun file file rosak kan. File rosak tak setempat, file rosak ni mana yang boleh buang terus, mana yang boleh baiki, masuk file lain kan. Besok pagi kita bangun dengan file-file baru. Dan untuk yang boleh diperbaiki kita baiki, yang boleh diteruskan, di-upkan lagi, yang dah betul kita teruskan. Itu yang mana perjalanan hidup kita. Jadi kita tak adalah terlalu murung dan sedih walaupun orang keliling menyalahkan kita. Kalau orang keliling menyalahkan kita, kita kena muhasabah kan. Betul ke aku salah? Checklah balik. Kalau betul salah, okey, kita ambil step untuk baiki. Then kalau orang tetap juga salahkan kita, dah itu orang punya masalah. Itu dia punya masalah, bukan kita punya lagi. Baik. Kita tengok ayat yang ke-104 ya. Nahnu a'lamu, kami a'lamu, lebih mengetahui, bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Id yaqulu, ketika mana mereka mengatakan, amsaluhum, apa yang seumpama dengannya, seumpama dengan mereka, ataupun orang yang paling lurus kat sini dia letak tariqah, jalannya, illa bithum, tidaklah kalian tinggal di dunia, illa yauma, kecuali hanya satu hari. Baik, makna penuh ayat 104, kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari sahaja. Ni nak gambarkan gini. Ada dua kelompok kan. Tadi yang pertama dia kata duduk 10 hari. Yang kedua dia kata duduk sehari. Siapa dua kelompok ni? Satu golongan yang paling berdosa dan satu lagi yang paling lurus. Orang ni maknanya yang paling kurang dosa tapi still berdosa lah sebab dia sembang sama-sama dia kan. Tu nak gambarkan kita ada tahap. Ahli neraka pun ada tahap. Yang masuk neraka termasuk orang kafir. Orang kafir dia akan masuk neraka tapi bertahap juga. Sebab orang kafir tu ada yang macam Amerika, ada yang macam Israel, tapi ada juga orang kafir yang jiran kita, yang selalu tolong kita kan. Jadi semua beza. Ada orang kafir yang siap, ada NGO kebajikan, suka tolong orang kan. Dia orang boleh masuk syurga tak? Kalau di akidah kita jawapannya tidak. Tapi dia tak duduk sekali lah dengan Israel gitu. Ada tempat lain dia, sebab dia tetap baik gitu. Kalau dipikir tak adil lah macam tu. Kita dah pernah bahas satu sudut, sebab dia tak daftar kan. Dia tak daftar dengan company kita, jadi kita tak boleh lah bagi gaji kat dia gitu kan. Sebab dia tak daftar. Itu satu sudut. Yang keduanya, sebenarnya orang bukan Islam ketika dia nak buat baik, apa dia punya harapan? Ketika dia buat baik, waktu dia tolong orang, waktu dia nak buat kebajikan, dia nak apa? Kita akan dibalas dengan apa yang kita nak. Termasuk orang Islam sendiri, sama je sebenarnya. Orang Islam, siapa yang buat baik sebab nak orang kata baik, dia tak dapat pahala pun. Dia akan dapat orang kata baik, orang kata dia baik. Dan sama dengan orang bukan Islam, waktu dia buat baik, adakah dia minta syurga kita? Waktu dia buat baik, waktu dia buat kebajikan, apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan syurga dia kan. Jadi kenapa kita nak bagi syurga kita yang dia tak harapkan pun? Dia harapkan syurga dia, okey? Kalau betul Tuhan dia menjanjikan syurga tu dan Tuhan dia dan dia percaya Tuhan dia akan bagi syurga tu, maka dia minta lah daripada Tuhan dia. Kita sendiri orang Islam pun di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dan Allah akan suruh kita semua mintalah apa-apa benda daripada orang yang dulu kamu beramal kerana dia. Kan? Yang kita beramal, kita buat baik bukan kerana Allah, dia minta dengan orang tu. Kita pun kena macam tu, apa lagi orang kafir. Kan? Maknanya orang bukan Islam, sebab waktu buat kebajikan kat dunia, sama ada dia nak minta syurga daripada Tuhan dia tak pernah minta syurga daripada Tuhan kita. Jadi tak logik juga kalau tiba-tiba kita nak offer bagi-bagi orang yang benda orang tak nak kan. Yang keduanya boleh jadi dia buat baik juga kerana dia nak dapatkan, orang panggil apa,
Ada istilah dia, ang. Dia nak apa? Ong. Dia nak ong kat dunia. Kan? Dia dapatlah ong kat dunia tu. Jadi dia akan dapat berdasarkan apa yang dia nak. Dan itu bukan hanya valid untuk orang bukan Islam. Orang Islam pun sama. Kita dapat apa yang kita nak. Kan? Kalau kita buat kebaikan sebab nak orang puji, maka kita dapat pujian tu. Allah tak bagi pahala sebab kita tak nak pun pahala tu. Yang dapat pahala yang nak pahala. Yang dapat syurga yang nak syurga. Yang dapat redha Allah, kasih sayang, rahmat Allah, yang nak rahmat dan kasih sayang Allah. Yang tak dapat, yang tak nak, tak dapat. Jadi berdasarkan apa yang kita nak. Jadi kalau ada orang bukan Islam cakap dengan kita, dia buat kebajikan banyak, kenapa tak boleh masuk syurga? Kita boleh tanya balik, awak nak syurga saya ke nak syurga awak? Kalau nak syurga saya, kena register lah. Kan? Kalau nak syurga kita, yang Tuhan kita janjikan, dia kena daftar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau rasa tak percaya, tak apa. Percaya dengan syurga daripada Tuhan awak. Okay, tak apa, teruskan. Tapi minta dengan dia lah, jangan minta dengan Tuhan kita. Tuhan kita kata tak boleh dapat syurga tu. Syurga yang Tuhan kita janji tak boleh. Kena register dulu. Kan? Tuhan dia kata boleh. Tak apa, follow lah kalau dia percaya dengan Tuhan dia. Dia masalah dia tak percaya dengan Tuhan kita. Tapi time kita kata dia tak boleh masuk syurga, marah. Jadi kita tanya balik, awak percaya ke tidak sebenarnya? Pasal marah. Kan? Kalau marah macam percayalah. Macam kita katalah, tiba-tiba kata, hari ni Pak Imam nak bagi bonus tau. Semua orang dapat RM500 seorang. Kalau kita percaya, kita percaya, tiba-tiba kata, ada orang cakap, tapi awak tak dapat. Kita marah kan, sebab kita percaya Pak Imam nak bagi. Satu kampung TTDI nak bagi kan. Taman TTDI semua orang dapat. Kalau kita percaya, kita marah bila orang kata kita tak dapat. Tapi kalau kita tak percaya, ya ke nak bagi berapa orang? Kita ni ramai kan, kaya setara mana nak bagi tu. Patut ada orang cakap kita, tapi awak tak dapat. Tak apa, tak dapat pun tak apa. Tahu ke ramai lagi orang tak dapat. Sebab kita tak percaya. Jadi kalau tak percaya, memang kita tak marah. Kita marah tu pasal kita percaya. Tu boleh tanya balik kan. Kalau marah kita pasal syurga tu, pasal percaya ke syurga kita? Kalau dah percaya, register lah. Baik. Jadi kesimpulannya daripada ayat 100 sampai 104 ni menggambarkan mengenai dengan satu bentuk penyesalan yang akan berlaku kepada golongan yang ingkar kepada Allah dan kepada golongan yang melawan perintah Allah, yang berpaling daripada ajaran Al-Quran, yang mana mereka tu akan bangkit di akhirat nanti dalam keadaan wajah kebiru-biruan dan saling berbisik antara satu sama lain, menyesal. Bisik tu sebab menyesal. Menyesal yang masing-masing kata, ada yang kata dulu kat dunia kita hidup 10 hari je. Ada kelompok yang baik sikit ni, ada kafir juga baik sikit. Dia kata tak, sehari je dulu kita hidup. Nak menggambarkan betapa menyesalnya kita bila kita korbankan akhirat kita untuk mendapatkan dunia yang rupanya tak sampai sedetik pun. Bukan sehari juga, sebab yang kata sehari ni masih lagi orang kafir. Masih lagi orang yang ingkar dengan Allah. Maknanya masih hati dia tak clear lagi. Orang beriman akan sedar. Kita betul-betul sedar hidup kat dunia hanya sedetik. Jadi lepas ni kalau rasa nak merungut, sedetik je. Kalau rasa sakitnya, sedetik je. Kalau rasa menderita sangat, sedetik je. Tak lama, kejap je. Yang penting pegang betul-betul dengan apa yang Allah perintahkan pada kita, barulah kita takkan menyesal. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita tidak termasuklah dalam kelompok golongan yang disebutkan dalam ayat ni sebagai golongan yang ingkar kepada perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.